Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Apa khabar semua yang sedang menonton WHI? Fiza, semalam saya tak sempat nak mengucapkan selamat Hari Wanita. Jadi selamat Hari Wanita. Hari-hari adalah hari kita. Betul. Lagi-lagi kita di Wanita hari ini memang hari-hari Hari Wanita hari ini. Dan kami nak ucapkan terima kasih kepada anda yang setia menonton kami secara langsung di Kaca TV, di Facebook dan juga yang menonton kami di Tonton. Jadi jangan risaulah kalau anda tak boleh tengok kami di siaran langsung di TV ni, anda juga boleh ke aplikasi Tonton dan terus menonton kami untuk terus kami kongsikan pengisian-pengisian menarik. Semalam sebenarnya kan, kita juga nak ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton kita yang banyak hantar gambar. Yang ada yang kita sempat, kita kalau bahasa production kita sempat roll. Kita sempat kongsikan. Ada yang tak sempat, saya akan penerbit hari ini pun boleh kita panggil apa? Roll. Kongsikan gambar tapi tersebut. Tapi kan Fiza, saya juga nak cakap hari ini awak nampak macam Barbie doll. Pinky, kasut, rambut. Awak Barbie lah. Semalam dah belajar di rumah makan. Tak ada. Awak memang nampak macam Barbie doll dan hari ini 9 hari bulan Mac adalah National Barbie Day. Hari awak lah. Hari Barbie. Awak pun sama. Okey. Dan kalau kita bercakap tentang kegembiraan ini kan, Sugi, kita sebenarnya kalau cakap tentang kegembiraan, kita tak perlu apa-apa perkara di sekeliling kita tu untuk menggembirakan kita ataupun tak perlulah kita tunggu hari-hari tertentu. Tapi bagaimana sebenarnya untuk kita membangkitkan rasa positif, semangat untuk membahagikan diri sendiri dulu sebelum kita dapat bahagikan orang-orang di sekeliling kita. Setuju. Tetapi tidak dinafikan kalau ada orang nak belikan saya Barbie doll, saya tak akan cakap tak nak. Saya nak ke? Mungkin. Tapi betul juga lah apa yang Fiza katakan kan, kegembiraan itu harus datang dari dalam dan bagaimana kita nak menggembirakan orang di sekeliling kalau diri kita sendiri tak gembira. Betul tu. Okey. Dan hari ini sebenarnya kita nak bawakan kepada anda satu lagi topik, iaitu topik tentang kesihatan. Dan ini isu yang kebiasaannya dibincangkan ataupun kadang-kadang kita bercakap sesama kita, ahli keluarga, pasangan suami isteri dan sebagainya. Dan banyak juga mitos-mitos yang ada kaitannya tentang masalah ini. Contohnya, kalau kadang-kadang kita tengok anak kecil kita tidur berdengkur, kita akan kata, bagusnya nyenyak dia tidur. Tapi sebenarnya ia juga mungkin boleh mendatangkan masalah penyakit ataupun bahaya kepada individu-individu tertentu yang mempunyai masalah berdengkur ini, Sugi. Setuju. Dan ada juga kes di mana wanita ataupun si isteri telah berpisah atau menceraikan si suami kerana masalah berdengkur. Ya ke? Ada. Jangan terperanjat. Jadi masalah berdengkur ni bukan saja masalah mungkin anda, tetapi masalah global. Dan hari ini kita akan bincangkan bahaya masalah berdengkur dan mungkin anda sendiri ada soalan, anda boleh terus tujukannya kepada kami. Tapi sebelum tu Fiza, apa kata? Kita saksikan dulu bingkisan TikTok ini. Percayalah cakap saya, takkan ada satu doktor pun yang akan gelakkan awak. Kenapa? Sebabnya bila berdengkur bermaksud saluran awak sempit ataupun tonsil awak bengkak. Ini akan menyebabkan kepada obstructive sleep apnea. Time tidur awak tak bernafas dan boleh menyebabkan kematian. Bahaya bukan?
Okey. Jangan tukar siaran, betul. Itu memang kami kongsikan. Suki sempat tergelak-gelak. Nak Ya, tahu tak? saya jujur, saya tergelak apabila terdengar bunyi-bunyi mereka yang berdengkur tu. Sebab saya teringat dulu bapa saya pun, dia ada masalah berdengkur ni. Tetapi bila kita orang cakap kat dia, Pa, last night, malam semalam awak berdengkur kuat sangat. Dia kata, tak, saya tak berdengkur. Sampai kan kena rekod bagi dia dengar. Baru dia macam, okey, saya berdengkur. Tapi itu sebenarnya muzik. Muzik? Yang mewarnai kesunyian, yang memecah keheningan malam-malam. Wow. Yang memecah keheningan malam-malam anda. Lagi-lagi kalau anda dengan pasangan. Betul tak kadang-kadang? Tapi kadang-kadang ada macam bunyi trompet. Kadang-kadang ada macam bunyi recorder. Tapi sebenarnya ada juga dalam kalangan pasangan yang dia suka kalau pasangan dia ada bunyi macam tu. Siapakah itu? Saya nak jumpa dia. Siapa yang suka apabila suka mendengar pasangan mereka berdengkur. Tapi itulah dalam kita bergelak-gelak kan, bergurau. Ada bahaya di sebalik berdengkur ni. Jadi kalau anda ada apa-apa soalan ataupun anda sendirilah ada masalah berdengkur ni, nak cuba orang kata hilangkan. Dan sebenarnya jangan kita ambil remeh tentang masalah ini. Yang inilah kerana kami bawakan topik ini, perkongsian ini bersama dengan anda penonton. Sebentar lagi kita akan bersama dengan pakarnya untuk kita kongsikan. Jadi bagi anda semua yang mungkin kalau anda rasa itu terapi ke bunyi dengkur tu, ataupun anda rasa tak boleh kalau tak ada, tak nak hilangkan dan sebagainya, macam mana nak bantu anak-anak ataupun pasangan anda, jangan lepaskan peluang untuk bertanya soalan-soalan ini kepada doktor kita sebentar lagi. Kita berehat dahulu seketika segi. Kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Apa ni yang buat hari ni semalam tu. Hari Sabtu hari tu kelakar kan. Itulah. Kan diorang kata macam apa? Berdua dah sekolah kan. Itulah. Aduh. Aku ngantuk ni. Ngantuk? Yelah semalam kan balik ke juga apa. Kita semua. Lagi. Di pelakar. Handsome-nya. Kau nak minum ke tidur? Aku tidur baik-baik. Aku nak minum boleh? Kau tadi tengah sesama kita orang boleh tidur. Dengkur pula tu. Kau okey? Penat. Dah apa tadi kita? Ni kita tengah tengok ni. Tak. Sekarang ni kau ni. Tak. Sekarang kau ni. Kau okey ke? Kita orang baru je tengok tadi. Tengok pasal dengkur. Pasal dengkur. Dengkur ni diorang kata kalau kita ni tidur berdengkur kan. Salah satu sebab dia sebab ada masalah kesihatan ni. Kau okey ke? Kikut. Aku kikut. Okey kot. Pergilah cek. Yelah. Aku tengok dalam Ellie ni kau selalu macam tu. Asyik tidur tiba-tiba dengkur terus. Tengah borak-borak tidur. Tengah borak-borak kau tidur. Lah, macam nak buat. Tahu dah. Nak tidur lagi dah tu? Mana? Kikut. Sure okey? Okey. Kalau kau rasa tak okey kau pergi klinik. Itulah. Mana lah? Okeylah. Sure Adakah anda juga pernah dalam situasi sebegitu, tengah borak-borak tiba-tiba member tertidur berdengkur? Saya pernah ada tau macam tu. Betul ke? Tapi bukan member seumur lah, yang tua sedikit. Okey. Tapi ini mungkin kadang-kadang ramai dalam kalangan masyarakat kita beranggapan ini perkara yang remeh, biasa. Namun hakikatnya ini yang kami nak bawakan perkongsian ini bersama dengan anda penonton supaya kita tidak terlepas pandang tentang masalah-masalah yang mungkin boleh memudaratkan keadaan ataupun kondisi kesihatan kita. Justru kita akan bersama dengan Dr. Goh Liang Chi, pakar perubatan hidung, telinga dan tekak ENT, Fakulti Perubatan Universiti Melaya. Kita ambil jalan selamat Kita tak sebut yang susah tu. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. So pertamanya terima kasih nak jemput saya datang sini. So firstly saya nak mengucapkan Happy International Women's Day dan bersempena dengan kita punya event hari ini. Bulan ni merupakan World Sleep Day juga. So itu the first thing I nak cakap lah. Okey, jadi sesuai lah World Sleep Day, kita nak membantu mereka mendapatkan quality sleep, tidur yang berkualiti. Jadi kita bincangkan mengenai masalah berdengkur ini. Okey, baik. Doktor, kita nak tanya dahulu, biasanya kan bila orang cakap pasal masalah berdengkur, orang kaitkannya dengan orang berdengkur kan sebab dia penat, dia letih. Betul. Jadi betul ke orang yang penat sahaja yang berdengkur ataupun apakah itu sebenarnya berdengkur? Yes, so itu soalan yang bagus. Itulah basic yang kita dapat first and foremost lah. So berdengkur tu actually adalah satu bunyi tau, bunyi yang dia memang ada karakter dia. So kalau you dengar memang tahulah benda. Dia disebabkan oleh pernafasan
tempat pernafasan yang sempit. Okey. So hari ini saya nak demonstrate sikit kawan saya lah. Kawan saya. Hai, nama dia nama tak ada nama lah. Tak ada lagi nama dia Tom lah hari ni. So sekarang ni saya sebagai pakar ENT, kita melibatkan tempat-tempat pernafasan lah. Kalau ada tempat yang sempit, akan melibatkan beberapa tempat. First tempat yang boleh sesempit adalah ruangan hidung. Baik. Jadi kalau ada orang alergi, tempat tu kalau terbengkak memang akan terjadilah. Dia akan jadi berdengkur. Itu pertama. Kalau kat belakang sini ada ruangan untuk kita panggil macam anak tekak. Kalau anak tekak memang terbengkak, memang akan jadi masalah berdengkur. Next thing adalah lidah. Kalau lidah tu besar, besar. Kenapa besar? Because kalau kita dapat obesity ataupun gemuk, tempat ni akan terpenuh dengan lemak. So jadi bila orang tertidur, lidah tu akan terturun. Tertutup. So itulah masalah berdengkur pada biasa pada orang. Lepas tu ada juga kes-kes yang ada tonsil yang besar. Tonsil dekat sini. Tapi itu merupakan satu daripada puncanya, tapi bukan semuanya. Itu orang kena faham. Okey. So, kat belakang sini pun kita ada satu, kita panggil dia lingual tonsil juga. Tonsil bukan sini saja, tapi di belakang lidah pun ada tonsil juga. Sebab tu, memang ada banyak sebab dia, tempat-tempat tu. So, kita sebagai doktor ENT, memang kita akan buat satu skop, nak tengok tempat mana yang menyebabkan tempat yang sempit tu. Itu paling penting lah. Jadi, adakah ini membahayakan? Kenapa yang kita perlu anggap benda ni sebagai benda serius? Disebabkan, kalau orang tu berdengkur, dan ruangan yang sempit, kita tak dapat tidur. Kalau tak dapat tidur, apa akan terjadi? Tak cukup oksigen. Tak cukup oksigen masuk pada jantung, pada otak, akan menimbulkan banyak masalah. Betul. Yes. Rasanya masalah berdengkur ini, doktor, bukan sahaja mengganggu gugat taraf kesihatan orang yang mengalaminya, tapi bagi mereka yang mungkin berpasangan ataupun kita duduk satu keluarga, ibu ayah kita kan, mungkin dia juga boleh mengganggu pattern tidur ataupun cara tidur orang di sekeliling tu, sebab kadang-kadang bunyi kuat sangat kita macam terperanjat dan sebagainya. Tapi bila doktor bercakap tentang dengkur dengan bunyi ni tadi, doktor, kita dah tahu antara punca-punca yang boleh menyebabkan kepada dengkur ni. Tetapi kadang-kadang lain-lain orang, kalau tadi doktor tengok video tadi kan, ada lain orang, ada lain bunyi dengkur dia. Ada tak sebenarnya muzik-muzik itu mempunyai maksud yang berbeza tentang masalah dengkur ni, doktor? Muzik dia actually sebenarnya itu soalan yang bagus juga. Ada banyak research yang dibuat tentang perkara ni. Tapi apa yang nak sampaikan macam ni, semua orang kepala dia ataupun tempat yang dia sempit, rongga dia yang tersempit tu depends pada tempat yang dia tersempit. Kalau tersempit banyak, bunyi itu lain. Kalau tersempit satu pun tak lain. Tapi yang paling penting, kalau ada bunyi, kena tengok doktor. Doktor, saya pernah dengar kan orang berdengkur, dia bunyi dia macam, dia dah bunyi berdengkur. Awak nak buat demonstrasi? Saya patut buat ke? Mungkin baru kita tahu. Dia dah berdengkur aja. Betul kan, tiba-tiba dia macam macam betul. dia macam dia macam dia tak nak bernafas itu. Ini dalam perkara so benda dia macam rasa tercekik itu yang menakutkan kita. Nak share sikit. Anak saya tertengok juga bapa saya yang terkena tercekik itu. Dalam bahasa medical kita panggil dia sebagai apnea. Apnea maksud dia macam tercekik, ataupun berhenti bernafas. So masalah dia adalah kalau badan kalau tempat sudah tersempit tu, badan akan cuba naikkan pernafasan sampai tak boleh tahan. Jadi badan tu macam tu, dia akan tersempit macam tu. Terperanjatlah macam tu. Yes, itu ada petanda tak baik. Oleh sebab tu, kalau ada pesakit yang ada masalah macam ni, tolong tengok doktor. Because kerana kenapa? Because dalam satu malam kalau terjadi banyak sangat memang bahaya. Kenapa menjadi macam ni? Disebabkan kerana kalau tak cukup tidur, next morning akan rasa macam mana? Akan rasa tak lena. Moody, akan rasa cepat marah. Betul. Kan? Biasanya penyakit ini terjadi pada lelaki. Lelaki pun marah. Keluarga, tak baguslah. Memang banyak pesakit saya ada masalah macam ni. Baik. Maksudnya, doktor, masalah berdengkur ni ada kaitannya dengan sleep apnea juga? Yes. So, masa tercungap tu apnea. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil obstructive sleep apnea ataupun OSA. Baik. So itu memang ada kaitan dengan OSA, berdengkur tu. Adakah masalah berdengkur ni, doktor, seringkali kita lihat
dalam kalangan yang dewasa, tetapi dalam kalangan kanak-kanak pun ada. Dan saya rasa dalam komen kita pun ada seorang telah bertanya masalah berdengkur untuk yang dialami oleh anaknya yang berusia 12 tahun kalau tak silap saya terhilang komen tu. Tapi mungkin doktor boleh kongsikan dalam kalangan kanak-kanak pula bagaimana masalah berdengkur ni. Okey, itu soalan yang bagus juga. Kita pun dapat pesakit-pesakit kanak-kanak especially. So biasanya kalau kanak-kanak dia dapat bengkak daripada area tonsil, itu lain dia daripada dewasa. Dewasa biasanya terdapat daripada kumpulan lemak, itu lain. So kalau dia gemuk memang risiko tinggi. Kalau kanak-kanak, kalau dia dapat jangkitan tonsil dengan adenoid, adenoid kat belakang hidung ni dengan tonsil, memang ada risiko dia akan bengkak dan menyebabkan masalah berdengkur. Apa masalah dia kalau kanak-kanak terjadi macam ni? Dia akan terjadi pasal percakapan dia akan lain. Angin tak dapat masuk, percakapan pun lain. Sometimes orang cakap macam pelat. That's the first thing. Second thing, kalau tak cukup tidur, memang anak tu pun akan jadi moody. Dia senang marah. So you nak kontrol, nak ajar dia pun susah. So masalah sosial juga terjadi macam tu. Saya dah jumpa. Awak jumpa ke komen Nurul Huda tu tadi? Kita dah kongsikan tadi kan. Ini komen lah doktor. Ini sekadar komen daripada penonton kita, daripada Indun Husin ni. Dia kata berdengkur ada baiknya kerana kita tahu pasangan kita masih bernyawa ataupun hidup lagi. Itu komen orang kata filler lah. Lepas salah satu komen tadi sempat saya baca juga. Dia tanya, adakah golongan ibu-ibu mengandung ni, mereka ni memang akan kerap berdengkur? Adakah itu masalah itu satu masalah ataupun perkara biasa sebenarnya? Yes. So itu pun soalan yang baik. Banyak orang yang tanya saya, pesakit yang tanya saya juga. Biasanya untuk warga wanita yang mengandung, biasanya akan terjadi masalah berdengkur ni pada umur trimester ataupun 3 bulan yang terakhir. Kenapa macam tu? Because bila mengandung terdapat dia akan jadi edema. Edema maksud dia punya kumpulan air dekat kita punya saluran hidung dengan tekak memang akan terkumpul. Tapi biasanya untuk kes macam ni, dia dalam bahasa Inggeris kita panggil self-limiting ataupun dia tak akan menjadi lebih teruk. So pendapat saya macam ni, kalau ada penyakit berdengkur, saya punya advice ataupun saya punya cara nak tolong adalah number one, kena jumpa doktor. Kedua, kalau tidur tu tak boleh terlentang. Terlentang memang risiko dia tinggilah untuk dapat berdengkur. The next thing, kalau boleh tidur tepi, menggiring. Menggiring itu lagi baik. Kalau saya pula kan doktor, ni saya cerita masalah sendiri pula. Saya memang tak boleh tidur terlentang. Sama ada kena meniarap ataupun saya kena meniarap. Kalau saya meniarap, baru saya boleh tidur lena. Macam baby. Ada orang kata tak bagus tidur macam tu. Macam ni. Saya kena tidur macam tu. Kalau tidak, saya akan rasa susah nak bernafas. Adakah itu masalah perkara biasa ataupun satu masalah sebenarnya? Actually, sepatutnya ini adalah masalah. Saya syokkan kalau ada orang masalah kalau tidur selalu meniarap. Saya syokkan at least tengok doktor tempat mana yang sempit. Pasal sometimes ada tempat kat belakang hidung, ada tempat yang bengkak. So mungkin bengkak tu petanda benda yang buruk. So pendapat saya kena tengok doktor dan kita buat skop dalam tempat pernafasan. Itu yang paling baik. Faham. Dan doktor, berbalik pada soalan berkaitan dengan anak-anak kecil yang berdengkur ni, sebab ramai para ibu yang bertanya dalam Facebook WHI. Mereka bertanya kalau anak-anak mereka seumur 2 tahun, 5 tahun ada masalah ni, adakah mereka harus lakukan pembedahan? Ada yang baby pun betul. Itu soalan yang baik juga. Itu pendapat saya adalah dia mix ataupun berkait kita kena tengok dulu apa punca dia. Sometimes ada punca kat hidung saja. Mungkin alergi. Kalau masalah alergi, kita boleh bagi ubat, tak semestinya buat operation. Tapi ada juga kes-kes yang tonsil yang sangat bengkak. Kalau tonsil yang sangat bengkak, saya rasa mungkin tiba masa untuk kita buat pembedahan. Tapi kita kena tengok dulu. So, advice saya kepada para penonton adalah kalau tak sure, tengok doktor dulu. Kita mungkin kena buat skop nak tengok bawah, tegak-tegak. Ataupun doktor, mungkin kalau doktor dah nasihatkan untuk lakukan pembedahan, maknanya mereka boleh ikutlah apa yang telah pun dinasihatkan oleh doktor. Betul tak? Setuju. Okey. Itu apa yang telah pun dikongsikan oleh doktor. Selepas ni doktor, kita nak kongsikan banyak lagi mitos-mitos ni. Sebenarnya ramai dalam kalangan masyarakat kita ni ada macam-macam mitos. Ada salah satu mitosnya, dia kata kalau pasangan tu berdengkur, maknanya dia sayangkan pasangan tu. Itu pun ada mitos yang tentang ibu-ibu kata kalau tengok anak-anak tu berdengkur, anak-anak tu sedang penat dan tidur lena. Tapi ini sebenarnya masalah yang doktor kongsikan tadi. Kita juga nak dengarkan pendapat daripada rakan-rakan kita di luar sana. Adakah mereka bersetuju dengan kita ataupun apakah sebenarnya definisi dengkur tu bagi mereka? Jom kita dengarkan. You tahu pasal dengkur tak? Tahu sebab saya berdengkur. Wah, sumpahlah. Betul, sumpah tak tipu. So, saya kerja macam saya ada ambil macam ada orang panggil satu ubat tu lah dekat hidung kan.
So if doktor cakap kalau boleh ambil selalulah, sebab benda tu yang affect your dengkur. I rasa most like what you say lah, penyakit tu datang dari kita sendiri kan. Dia tak ada punca kesihatan. Awak tak makan betul, tak jaga tidur betul, stres, itulah dia. Dengkur yang I tahu dia kalau tidur dia buat bunyi. Dia buat bunyi macam pelik sikit. Dia bermacam-macam bunyi. Tu yang I tahu pasal dengkur lah. Okey, you cakap dengkur tu adalah satu penyakit. Oh, ya ke? Ya. Bukan satu normal ke? Oh, ya ke? Maybe hidung tersumbat ataupun something about the breathing system tu ada affected lah macam tu. So maybe that's more perspective. Dengkur, punca dia bila you bernafas from your mouth, and then like if you have like any penyakit lah macam sinus ke asma ke, so bila you tidur tu you tend to bernafas put your mouth, so you produce the sound. I rasa depends kot. Bukanlah semua orang yang berbadan besar ada masalah tu. Sometimes orang yang small pun ada masalah tu. Dia depends on your health condition. Bukan semata-mata sebab tubuh badan. Tahu? Saya malam-malam. Ini pengetahuan saya lah. Saya rasa dia salah tidur. Sama ada kalau tidur belah kanan, dia susah nak bernafas, dia akan menyebabkan dengkur. Satu lagi mungkin resdung ataupun mungkin hidung tersumbat. Banyak sangat je kan mungkin tu. Okey, baik. Itu pandangan mereka dan mungkin masalah juga. Dan mungkin Fiza, ramai yang sedang menonton sekarang ini tergelak sebab saya baca komen diorang. Ramai yang komplain juga. Dia kata masalah ni, masalah suami saya. Saya tak boleh tidur sebab suami saya selalu berdengkur. Saya susah nak tidur. Dia tak berani nak cakap kat suami dia. Ada yang cakap suami dia berdengkur macam mesin rumput. Bunyinya. Tak apa. Awak nanti hari ni klip wanita hari ni dekat Facebook ni, awak share dekat suami, okey? Alright. Kita sebenarnya bersama dengan Muhammad Farid Muhyiddin di dalam talian ketika ini, yang mana beliau juga nak kongsikan tentang masalah dengkur yang dialami sejak berusia 18 tahun lagi. Dan sekarang beliau dah pun berusia 43 tahun. Kita nak tahulah apa antara langkah-langkah cara rawatan yang dilakukan oleh Encik Farid sendiri. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Ya, saya. Alhamdulillah, sihat. Okey. Cik Farid, mungkin Cik Farid boleh kongsikanlah serba sedikit. Kabarnya ada masalah berdengkur ni daripada usia 18 tahun. Dan sekarang dah pun berusia 43 tahun. Bagaimana keadaan masalah dengkur itu dan apa antara langkah-langkah ataupun tindakan yang sehinggakan Cik Farid rasa Cik Farid perlu untuk mendapatkan rawatan? Okey, first of all, saya ni memang daripada kecil ada masalah dengan tonsil. So, tonsil saya memang kejap dia bengkak, kejap okey, kejap bengkak, kejap okey. Pantang saya memang minum air batu, terus bengkak. So bila tonsil bila usia meningkat, dia dengkur tu datang seiring. Oh, seiring Dengkur tu datang seiring. So saya daripada lebih kurang dalam daripada umur saya 18, 20 macam itulah. Saya dah start dengkur yang bunyi halus. Kemudian dia naik, dia macam gradually naik macam sekarang ni macam kadang-kadang dah macam bunyi tebur lah. Dia ada upgrading kat situ? Lepas tu? So jadi macam saya pernah pergi sleep study. So saya bila saya pergi sleep study, dia orang bagi tahu lah technical sikit berkenaan dengan macam mana dengkur saya terjadi apa semua. Jadi saya tahu punca saya itu macam mana, dan salah satu daripada yang dia orang advise adalah saya buang saya punya tonsil supaya saya punya airway terbuka. Satu lagi saya pakai macam sekarang ni saya tengah pakai mesin CPAP. Okey, CPAP machine tu CPAP, continuous positive airway pressure tu, saya pakai sekarang ni. Okey, baik. Dengan topeng apa, kalau kita tengok cerita Batman Dark Knight tu, pakai topeng Bane tu. Oh, hebatnya. Baik. So takut ngeri tau, jangan bukan hebat tu. Okey. Encik Farid mungkin boleh kongsikan sejauh mana alat yang dipakai ini membantu sekarang ini? Okey, sebelum saya pakai alat tu, bila saya tidur malam, bila kita airway block ni, kita akan saya selalu tersedak tau. Bila tersedak tu saya akan terjaga and all that. Tapi bila saya pakai CPAP machine ni, dia akan continuously bagi pressurize air pada
saya punya saluran pernafasan. Untuk saya dah tak terjaga malam. Kalau terjaga malam pun cuma nak pergi buang air je. Okey. Tidur lebih berkualiti lah. Itulah. Ya, betul. Kalau dulu bila terjaga-terjaga tu bangun pagi tu saya akan lebih penat daripada sebelum tidur. Betul. Okey, Cik alhamdulillah lah. Okey, Cik Farid nak tanya, Cik Farid dah mendirikan rumah tangga ke? Belum lagi setakat ni. Okey. Jadi macam mana boleh tahu ada masalah dengkur tu? Sebab kadang-kadang kalau orang ada pasangan dia tahu dia bunyi kan, sebab macam komen-komen kita help dia kata pasangan saya berdengkur, dia kata dekat Facebook dia kata help pasangan saya berdengkur. Tapi kadang-kadang kalau duduk seorang-seorang kat rumah macam mana nak tahu ada bunyi berdengkur ke tidak? Tersedak ke bahaya ke macam mana tu? Okey. Bila time saya dengan family, saya tidur rumah adik. Lepas tu saya bila ada family gathering apa semua, saya akan selalu suruh dia orang, okey, kalau korang nak selamat, korang tidur dulu sebelum aku tidur. Betul ke? Maaflah kita tergelak Supaya kalau saya dah tidur korang, enjin dah start, takut dia orang tak boleh tidur. Okey. Baik. Tapi saya nak tanya jugalah Encik Farid, biasanya bila orang yang ada masalah berdengkur ni, mereka bila keluar bersama dengan rakan-rakan ke ada staycation, rasa malu tau bila nak tidur sebab dia rasa macam dia mengganggu orang lain dan kuat. Dan jadi bagi awak sendiri, apa antara cabaran sebagai seorang yang mempunyai masalah berdengkur ini? Malu tu malulah, segan tu segan lah. Tapi macam saya cakap lah, apa yang doktor advice kepada saya, kalau boleh cuba saya reduce weight. Sebab saya ni macam montel jugalah. So bila saya try reduce weight and then teknik tidur tu, saya tak boleh tidur terlentang. Saya sama ada saya tidur mengereng ataupun menangkuk. Kalau saya tidur terlentang, confirm tebus start. Okey. Jadi walaupun kita gelak-gelak kan Cik Farid, tapi sebenarnya ini adalah satu masalah yang perlu sebenarnya kita dapatkan rawatan. Jadi Cik Farid dah pun mendapatkan rawatan dan sekarang ni dah pun pakai mesin CPAP ni. Kalau katalah masalah berdengkur ni tak lagi dapat diselesaikan, apa antara saranan doktor kepada Cik Farid sendiri? Saya punya last resort, doktor suruh buang tonsil. Okey. Dan Cik Farid rasa? InsyaAllah kalau buang tonsil tu, saya punya breathing akan okey dan saya punya dengkur pun insyaAllah akan hilang. Dan Encik Farid masih memikirkannya lah kira? Itulah tengah dalam pertimbangan lagi ni. Okey. Baiklah. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Farid atas perkongsian itu tadi. Semoga apa yang dikongsikan ini dapat memberi manfaat kepada rakan-rakan kita yang sedang menonton ni. Banyak masalah ibu-ibu, isteri-isteri ni dekat Facebook kita, dia kata help, dia kata. Macam mana nak cakap kat suami dia? Okey, terima kasih banyak-banyak Cik Farid. Sama-sama. Okey. Doktor, Cik Farid menggunakan mesin CPAP. Tapi kalau kita bercakap tentang peranti, ia mungkin memerlukan kos yang lebih tinggi ataupun lebih mahal. Tapi kita lihat hari ini melalui pembacaan juga ramai dalam kalangan orang yang mengatakan, tak apalah, ada macam-macam alatan, ubatan ataupun stiker yang dijual yang dikatakan boleh membantu untuk mengurangkan masalah dengkur dan sebagainya. Adakah sebenarnya apa yang dijual tu berkesan ataupun sebenarnya dengkur ini satu perkara yang sememangnya harus kita dapatkan rawatan perubatan daripada doktor pakar? Okey. Oleh pendapat saya rasa bahawa penyakit OSA ataupun obstructive sleep apnea ni adalah perkara yang serius. Okey, that's the first thing lah. Jadi, kalau kita tak bagi perubatan yang baik ataupun alat yang betul, akan tertimbul masalah. Masalah contoh ni macam penyakit diabetes, stroke, masalah macam kaki sakit, tak dapat tidur dengan baik, mood terganggu. Semua benda ni adalah penyakit yang serius kalau berlarutan dengan lama lah. Oleh sebab tu, sebagai pegawai perubatan kat sini, ada beberapa alat yang saya guna saja. Yang stiker semua tu jarang saya guna, okay? Because kita nak bagikan 100% bahawa penyakit apnea tu kena eliminate ataupun memang tak boleh ada apnea. Kalau apnea akan berterusan, memang akan banyak masalah. Oleh sebab tu, dalam praktis saya gunakan CPAP ataupun continuous positive airway pressure. Dengan addition to that, kita ada juga alternatif yang lain, macam perkakas mulut. Kalau boleh tengok gambar perkakas mulut yang kita dah sediakan, itu pun satu option. Dengan satu lagi adalah untuk
pesakit-pesakit yang nak buat operation ataupun surgery, kita pun boleh provide. Tapi surgery bukan tonsil saja. Ada juga beberapa surgery yang kita boleh tambahkan. Tapi berdasarkan tempat yang sempit. Katakan tempat hidung yang tersempit, kita boleh buat septoplasti ataupun turbinoplasti. Tapi bergantung juga apa masalah pada pesakit itu. So, yang paling penting adalah kita kena customize ataupun kita kena tengok macam mana yang kita nak rawat tempat yang sempit dan kita akan bagi rawatan. Ada juga pesakit-pesakit yang tidak boleh menggunakan alat-alatan. Katakan you sudah tua ataupun tak sihat, memang tak boleh guna alatan, kita guna CPAP saja. CPAP itu yang paling bagus. So, benda ni tak senang nak jawab. So, jadi saya syorkan pendapat saya kalau nak dapatkan alat, lagi baik jumpa doktor. Doktor tu akan tengok apa situasi pada pesakit tu, lepas tu dia akan bagi alatan yang paling penting dan berguna pada pesakit. Okey, baik doktor. Saya nak tanya soalan daripada apa yang dikongsikan oleh Encik Farid tadi berkaitan dengan doktor menyarankan dia untuk membuang tonsil dia, dan ini juga soalan daripada Ezrin di Facebook. Apa yang akan terjadi kalau kita buang tonsil kita? Apa yang akan terjadi? Biasanya untuk orang yang buang tonsil pada selepas bila dah jadi dewasa, biasanya tak ada kesan sampingan yang lama. Tapi kesan sampingan yang baru buat operation ada risiko mendapat pendarahan. Itu adalah risiko yang kesan sampingan yang short term ataupun yang jangka masa yang pendek. Tapi jangka masa yang panjang memang tak banyaklah. Mungkin suara dia akan tukar sikit-sikit, tapi jarang saya nampak kes macam itulah. Tapi tonsil tu kalau dibuangkan, apakah tujuan kita buang tu? Nak bagikan ruang pernafasan yang besar, itulah sebab dia. Bagi ada ruang air udara tu nak bergerak. Lagi satu saya nak bagi tahu juga, kalau guna CPAP mungkin satu cara saja. Because sometimes kalau kita guna CPAP adalah alat yang kita guna untuk bagikan udara masuk. Kalau ada tonsil yang bengkak, mungkin udara tak dapat masuk juga. Jadi mungkin kena combine ataupun buat dua-dua sekali. So itu memang depends pada pesakit tu. So jadi lagi baik you tengok doktor tu. So bukan senang sangat nak pergi online, nak pergi shopping, lepas tu dapat alat macam tu. Tak boleh, kena jumpa doktor. Kena jumpa doktor. Cuma doktor, bila doktor tekankan untuk berjumpa dengan doktor ataupun dengan pakar, contohlah kalau kita kemalangan, kita nampak ada luka, kita rasa kita perlu berjumpa dengan doktor. Kita demam, kita sakit, kita pening, kita rasa ini mungkin simptom penyakit-penyakit darah tinggi dan sebagainya. Tetapi bila cakap tentang dengkur, ramai dalam kalangan masyarakat kita ni merasa malu dan dia merasakan bahawa takkanlah dengkur pun nak pergi jumpa doktor. Mungkin ini yang kita perlu ubah dan kita perlu bagi tahu kepada penonton kita bahawa walaupun berdengkur, ia sebenarnya adalah satu penyakit yang harus kita titik beratkan bagi meningkatkan kualiti kehidupan dan kesihatan kita, doktor. Betul. Saya pun rasa begitu. Ini adalah kita panggil stigma sosial lah. So biasanya kalau ada stigma sosial, memang kita biasanya kalau tengok OSA ni memang lebih kepada warga lelaki. Jadi pendapat saya adalah kita tak boleh rasa malu. Kita kena make sure kita dapatkan rawatan perubatan yang baik. Dan juga apa yang saya perasan, biasanya warga lelaki datang jumpa saya, isteri yang bawa. So dengarlah cakap isteri. Wanita hebat, doktor. Saya pun rasa International Women Day memang macam tu. So memang dengar cakap isteri, bawa tengok doktor, dan kita akan tengok berapa teruk tahap OSA pada pesakit-pesakit, dan kita akan bagikan rawatan yang customize kepada pesakit-pesakit. Itulah pendapat saya. Okey, baik. Maksudnya kalau si suami ada masalah berdengkur, wanita ataupun si isteri bawa mereka, dan wanita jangan malu kalau ada masalah berdengkur, berjumpa dengan doktor dan ketahui apakah sebenarnya masalah di sebalik masalah berdengkur anda, kan? Kita cuba selesaikan masalah. Jangan jadikan ini satu masalah untuk anda bagi alasan nanti macam saya tidur tak lena lah malam, saya kena cari bantal yang lain. Tu jangan. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada doktor. Walaupun kita bergurau-gurau, tapi ada banyak pengisian dan juga manfaat-manfaat yang kita harapkan dapat dijadikan tauladan dan panduan kepada penonton kita. Jangan kita merujuk kepada individu-individu yang tidak mempunyai pentauliahan. Kita jumpalah mereka yang lebih pakar untuk kita ketahui apakah sebenarnya masalah yang kita alami walaupun hanya masalah dengkur. Sekali lagi kami nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Goh Liang Cha. Terima kasih doktor, dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini dengan pemain drama kumpulan ST12. Saya nak nyanyi sikitlah. Okey, cuba. Kita berehat seketika. Wanita hari ini.
drum tadi itu. Di bersebelah saya hari ini kita bersama dengan Pepep daripada kumpulan ST12. Sihat ke? Sehat. Sehat. Mana drumnya awak tak bawa pun? Aduh, aku mau bawa tadi, cuman besar. Okeylah, tak apa pun Pepep. Terima kasihlah bersama kami di WHI. Dah berapa hari di Malaysia? Baru malam tiba. Tadi malam. Ya ke? Okey. Tadi malam, jadi capek, jadi udah istirahat dulu. Baik. Baru mulai sekarang jalan lagi. Sudah bersedia untuk konsert reunion? InsyaAllah, ready. Okey, baik. 100%. Bagi anda penonton, ST12 akan mengadakan konsert reunion 20 tahun ya? Yes, 20 pada tahun. hari Sabtu ini 11 Mac. Mungkin Pepep boleh kongsikan lebih lanjut mengenai konsert itu sendiri. InsyaAllah ST12 Reunion akan konser di tanggal 11 Maret di Axiata. Untuk semua peminat musik di Malaysia, ayo jangan sampai kehabisan tiket, beli tiketnya yang pasti. Dan spesialnya adalah ini the first time ST12 ngadain reuni dan tepatnya di Malaysia. Di Indonesia aja belum. Oh, paham. So nanti kita juga akan nyanyikan lebih dari hampir 30 lagu. Lebih daripada 30 lagu. 30 lagu. Okey, tapi hari ini Pepep nak belanja lagu tak? Nanti kalau kita nyanyi semua pada lari. Tak adalah, mereka tak akan lari. Baik, dan antara lagu-lagu yang mungkin mereka boleh dengar pada hari Sabtu ini, yang kata lebih 30, mungkin antara lagunya? Ya, di antara lagunya ada Jangan Pernah Berubah, Putri Iklan, ada juga nanti Charlie nyanyiin lagu Putih-Putih Melati. Terus Kepingan Hati, terus ada beberapa album Puspa, Cari Pacar Lagi, banyak lagi. Jadi mari kita happy sama-sama lah. Happy sama-sama bersama dengan ST12. Baik, dan saya nak tanya juga persiapan daripada kumpulan ST12 untuk konsert ini. Apa antara persiapan yang anda telah lakukan? Ya, semua tim sudah bekerja dengan maksimal. Kita semua dah ada di Malaysia sekarang? Semua udah ada. Semua udah ready semua. Event organizer, manajemen ST12, manajemen Charlie, semua. Sebab konser ini ada tajuknya adalah 20 tahun Charlie berkarya juga. Sebab Charlie udah banyak menciptakan lagu-lagu untuk ST12 dan untuk beberapa artis besar di Indonesia. Jadi hari ini memang kita akan nyanyikan itu di konser ini bersama kolaborasi dengan ada Ezat. Ada Jacqueline, ada penyanyi-penyanyi top juga di Malaysia. So nanti kita akan nyanyi bersama-sama, kita gabung collaboration. Baik. Maksudnya bukan sahaja kumpulan ST12, tetapi juga penyanyi-penyanyi tanah air kita juga akan bersama dengan kita. Dan kita ada sedikit kejutan buat penonton-penonton di mana penyanyi lead ataupun vokalis ada sedikit pesanan untuk anda. Jom kita dengarkan apakah pesanan beliau. Ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila, takkan ku sia-siakan kamu lagi. Halo, jangan lupa datang ke Axiata di konser ST12 Reunion tanggal 11 Maret tahun 2023. Kita seru-seru di sana, oke? Bersenang-senang kita semua di sana. Okey dah Pepep, awak tak belanja nyanyi, Firman dah belanja nyanyi. Dah awak nak sambung daripada situ ke? Tak nak juga. Okey, tak apa. Itu dia sedikit pesanan buat anda semua. Dan Pepep, saya nak tanya, awak ini bukan kali pertama awak di Malaysia kan? Bukan Kali pertama. Jadi kalau awak datang Malaysia, memang awak suka makan tak kat Malaysia? Suka. Kalau kami ke Indonesia, kami suka makanan Indonesia. Kalau awak ke Malaysia, makanan Malaysia yang awak paling suka? Ada nasi kandar. Okey, nasi kandar. Nasi kandar, teh tarik. Teh tarik wajib. Teh tarik wajib. Terus ada, sebenarnya sih kalau makanan hampir mirip, cuman istilah bahasanya. Betul. Kayak kopio ya. Betul. Kopio, nasi lemak. Nasi lemak. Saya tunggu nasi lemak sebenarnya. Adalah nasi lemak dia. Banyak lagi. Okey. Baik. Jadi memang selepas awak habis konsert hari Sabtu ni, awak bolehlah enjoy makanan Malaysia. Mungkin dimulai dari hari ini kita udah mulai running untuk cari-cari makanan lah. Bagus. Baik. Dan mungkin Pepep sendiri, tadi kita dah dengarkan daripada Firman, Pepep sendiri boleh berikan pesanan kepada peminat-peminat dan juga penonton WHI. Buat semua peminat musik di Malaysia khususnya, ayo jangan sampai kehabisan tiket. Tetap beli tiketnya segera mungkin, karena kita akan bikinkan konser ini the first time di Malaysia. Dan yuk kita happy bareng, kita nyanyi bersama dengan semua lagu-lagu terbaik dari ST12, terutama karya Charlie. Charlie kan, ialah ni konsert reunion 20 tahun ST12. Baik, Instagram awak sendiri nak kongsikan?
Kenapa? Instagram ada? Instagram TikTok ada. Ke? Ada. Kalau Instagram ST12 Band Official. Kalau Instagram aku Pepep ST12. Okey, kalau nak tiket kena beli, jangan DM Pepep dia tak ada tiket untuk diberikan. Tiketnya juga bisa dapatkan di tiket to you kalau nggak salah. Baik. Baik. Terima kasih banyak-banyak Pepep. All the best. Good luck untuk hari Sabtu ini dan enjoy makanan Malaysia ya. Baik, dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHR. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey, kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dan kami nak kongsikan kepada anda ada macam-macam aktiviti menarik sebenarnya yang boleh terus anda sama-sama saksikan di sepanjang hujung minggu ini. Antaranya ini yang dikongsikan kepada anda untuk jangan lupa beli tiket malam tonton Anugerah Drama Sangat yang akan berlangsung di PICC Putrajaya pada Ahad ini. Kalau nak tahu, tiket dia murah saja, harganya hanyalah RM40 dan apa yang menarik lagi, anda berpeluang untuk menyaksikan persembahan-persembahan daripada artis popular seperti Hil Husaini, Misha Omar, Ernie Zakri, Liza Hanim, Stacy dan ramai lagi. Jadi jangan tunggu-tunggu, beli sekarang tiketnya di www.tonton.com.my. Okey, baik Fiza, saya sempatlah kan baca komen-komen daripada penonton. Selain daripada soalan-soalan yang ditanyakan, ramai juga yang berkongsi pengalaman mereka. Okey, jangan marahkan kami kalau kami tergelak sambil-sambil baca ni. Okey, ni daripada Dayana, katanya kesian pada anak-anak kecil, hening malam dengar macam-macam bunyi, takut dengar dengkuran ayah sendiri. Alamak, kesiannya anaknya. Itu yang saya cakap dari awal tadi, kadang-kadang bunyi dengkuran ni akan memecah keheningan malam anda. Lepas tu Dayana sambung, dia kata walaulah yang tak berdengkur disuruh tidur dulu, tengah tidur boleh terjaga kedengaran bunyi engine function dengan jayanya. Okey. Baik, ada lagi daripada Zahar Adam, kucing kesayangan saya pun tidur berdengkur. Mungkin awak nak bawa kucing awak kepada vet untuk cek apakah masalah kucing awak, Zahar. Ramai juga yang kongsikan komen-komen seperti apa yang telah pun dikongsikan oleh doktor tadi kan. Ada yang dah buang tonsel dan alhamdulillah dah hilang masalah berdengkur. Ada yang anak kecil pula tanya nak ubat dan sebagainya. Dan ada juga yang menggunakan bantal tinggi, bantal rendah, kaedah mengiring dan sebagainya. Namun seperti yang telah pun dikongsikan oleh doktor tadi kan, Sugi, walau apa pun kita lakukan sendiri, tapi sebenarnya kalau kita mempunyai masalah berdengkur ini, kita harus mendapatkan rawatan daripada mereka yang lebih bertauliah. Sebab kita jangan ambil remeh perkara sebegini. Lagi-lagi kalau bunyi dengkuran itu mungkin terlalu kuat kan. Macam doktor katakan tadi, mungkin salurannya di tempat-tempat tertentu tu lebih sempit dan sebagainya. Saya memang orang kata terkejut apabila doktor memberikan penjelasan bagaimana apabila kita tidur, lemak tu boleh orang kata tutup saluran kita. Lidah kita sebenarnya. Lidah kita kan. Jadi mungkin hari ini anda telah mendapat pencerahan berkaitan dengan masalah berdengkur ni. Lain kali kalau orang cakap alah dia berdengkur sebab dia penat, jangan kacau dia. Mungkin ada masalah di sebaliknya. Ataupun ada cakap dia berdengkur sebab dia sayangkan pasangan dia. Itu tidak ya tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum dia cari bantal lain, baiklah kita selesaikan masalah kita ini. Kita berjumpa dengan doktor supaya sama-sama dapat tidur yang lebih lega, tenang dan terutama sekali kita nak ingatkan diri kita juga dan juga kepada ibu bapa lah. Sebab kadang-kadang kalau budak anak-anak ni bila kecil kita rasa macam ini bukan satu masalah, bukan penyakit. Balik main bola, balik bersukan, dia mungkin penat dan sebagainya. Tapi seperti yang dikongsikan oleh doktor tadi, ia mungkin berpunca daripada masalah alergik, masalah tonsel ataupun pelbagai masalah-masalah lain yang bukan semuanya semestinya harus melalui proses pembedahan. Tapi dapatkan dahulu pencerahan dan juga rawatan daripada doktor atas nasihat-nasihat dan mungkin anda boleh mendapatkan rawatan yang lebih ringkas ataupun ringan sebenarnya. Setuju sangat. Baik, sampai di sini sahaja siaran hari Khamis. Fiza, saya rasa minggu ni berlalu dengan sangat cepat. Macam baru je mula hari Isnin. Esok dah hari Jumaat dan pastinya esok hari Jumaat WHR akan bawakan satu lagi topik berkaitan hikayat perkahwinan. Cuba awak cerita sikit topik apa kita nak bawa esok? Esok topik dia macam topik yang berat, dilema lah bila saya baca topiknya. Dahulukan pasangan ataupun keluarga. Susah kalau si lelaki dalam situasi ni, saya boleh bayangkan situasi dia. Jadi menjadi ketua kapal ataupun nakoda kapal ni kenalah tahu tanggungjawab masing-masing. Tahu hukum hakam ni, itu juga nak kami kongsikan kepada anda
anda penonton esok. Dan kerana tular baru-baru ni ada dalam kalangan penonton yang berkongsi yang mana suami ni tak dibenarkan untuk teman pergi check up baby pun sebab ibu mertua tak benarkan dan sebagainya. Ini kita nak kongsikan bagaimana peranan seorang suami, isteri dan juga ahli keluarga itu sendiri dalam sama-sama mengharmonikan sesebuah hubungan rumah tangga. Saya suka kata kuncinya mengharmonikan rumah tangga. Okey, baik, jadi jangan lupa esok jam 12 tengah hari, apa pun jaga diri. Terima kasih bersama kami sepanjang 1 jam ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus